Saya mulailah kalam saya dengan kalimah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan buat semakan ya surah Al-Fatihah. Maka itu kita buka peluang kepada saudara-saudara semua untuk membaca surah Al-Fatihah ini, dan tanggungjawab saya untuk menyimak dan juga untuk membetulkan sekiranya ada kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam bacaan surah Al-Fatihah yang saudara-saudara bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saja. Bismillah. Bismillah. Tak nak bismillah. Tak nak. Terus saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pedas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tak sini, huruf dal tak sini. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba dengar ya, Iyyaka na'budu. Dadidu, pangkal gigi depan. Ujung lidah, pangkal gigi depan. Na'budu, dadidu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Tengah kerongkong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu tu, huruf ain tu, na' tu tengah kerongkong. Na'budu. Jangan tekan sangat. Biasa je. Na'budu. Na'budu. Tak ada tak ada ke. Na'budu. Na'budu. Macam itu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di kat sini. Lidah pangkal gigi depan di, dadidu. Dia tak boleh dikeraskan. Tidak boleh. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf qim kat pangkal lidah. Huruf qaf. Ulang balik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, ulang balik. Siratal ladzi, ujung lidah. Siratal ladzi. Keluarkan. Siratal ladzi. Sok tu baca tebal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Lagi sekali. Tengok saya baca. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ulang balik. Ghairil maghdubi alaihim walad. Okey ya, nanti kena perbaiki lagi ya. Kena ulang kaji sebutan tu, perbaiki lagi. Mana-mana yang saya dah perbetulkan tu kena bagi lagi tumpuan ya.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekaliannya, pada minggu yang lalu juga kita sudah mengulang kaji ataupun kita sudah mempraktikkan dan juga menerangkan tentang surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi sekali. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz, soalan. Macam mana dengan kufuan tu? Wan tu ada alif di situ. Berapa harakat situ kita kena sebenarnya? Itu tidak ada harokat, ya. Tidak ada harokat. Dia tidak boleh baca panjang. Kufuwan ahad. Baris dua baris dua di atas. Baris dua di atas ditambah dengan alif. Bukan. Bukan. Alif tu anggapkan dia adalah sebagai penyeri lah. Dia tidak ada fungsi. Tetapi bila kita berhenti kan, buat wakaf pada kufuan. Contoh kita berhenti pada kufuan. Dia akan jadi apa? Kufuwa. Dua harakat. Kufuwa. Barulah jadi berfungsi. Tapi bila kita baca terus, dia tidak ada fungsi. Kufuwan ahad. Itu baris dua bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah pada ahad tu. Dia kena baca dengan jelas. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. So tidak panjangkanlah di situ, tak ada harakat. Tidak boleh, tidak panjang. Sebab baris dua tidak boleh panjang. Kenapa tidak boleh panjang? Dia hanya ada baris satu saja yang boleh panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alright. Okey, ya. Kita akan meneruskan pula dengan surah An-Nas, ya. Bacaan surah An-Nas. Okey. Jadi saya akan bacakan dahulu, kemudian tuan-tuan pula akan ikuti sebutan dan juga bacaan saya, ya. Kemudian kita lihatlah, mungkin di kalangan tuan-tuan nanti ada pula yang akan buat semakan pembacaan surah An-Nas ini, ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bukan a'u, bukan a'u, bukan. Qul nampak bukan ya. Qul a'u, nampak? Zu ujung lidah. Zal, zu ujung lidah. Zu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ada sabdu, ya. Nun yang ada sabdu tu semua wajibul gunnah, hukumnya wajibul gunnah. Ataupun idgham musyaddadah bi gunnah, wajib baca dengung sebab nun ada sabdu. Ilahin nas min
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alright. Okay. Jadi tuan-tuan semua boleh ulang kaji. Ya, sebutan elok ikut saja macam mana sebutan yang saya telah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ujung lidah ya huruf zal tu zu. Qul a'udzu. Ini zu. Bukan zu. Dia zu. Zu. Ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ma pendek ke panjang? Ma tu. Pendek tak? Pendek. Jadi malikin nas. Macam tu. Malikin nas. Ilahin nas. Min syahril waswasil khannas. Lagi sekali. Min syarril waswasil. Min syahril waswasil khannas. Allazi Ulang balik. Min syarril waswasil khannas. Min syahril Bukan syah. Bukan syahril. Syarril. Min syarril waswasil khannas. Ulang balik. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Alright, nanti perbaiki lagi ya. Marilah pula kita sama-sama memanfaatkan pula sedikit penerangan dan juga sedikit tafsiran berkenaan dengan surah An-Nas ini. Apakah surah An-Nas ini? Kenapa yang kita nak kena baca? Pasal apa yang kita nak kena tahu? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada minggu ini dapat kita sedikit kefahaman yang dapat membezakan pengetahuan kita sebelum-sebelum ini. Beruntunglah kita tuan-tuan semua, ya, sekurang-kurangnya kita dapat perkongsian tentang sesuatu keilmuan. Walaupun tiap-tiap kali 2 minggu kita punya kelas, tetapi insya-Allah sikit-sikit dapatlah penambahan keilmuan, penambahan pengetahuan berkenaan dengan surah An-Nas pula pada hari ini. Sesungguhnya surah An-Nas ini sebenarnya adalah satu surah yang diturunkan di Mekah, dinamakan surah Makkiyah, surah Makkiyah, iaitu diturunkan sebelum hijrah, dan dia termasuk dalam surah yang terakhir sekali, iaitu surah yang ke-114 daripada keseluruhan jumlah surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dinamakan surah An-Nas yang bermaksud apa? Yang bermaksud manusia. Yang bermaksud
manusia. Sungguh pun demikian. Kenapakah pentingnya ya kita baca dan kita mengambil tahu tentang surah ini. Kalau kita rujuk kembali di dalam tafsir tentang surah An-Nas ini, secara umumnya surah An-Nas ini diturunkan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersempena ya dengan kesudahan Nabi ya yang telah disihir, sehingga kan Nabi berada ya dalam keadaan yang dalam keadaan yang mudarat, sehingga Nabi berada dalam keadaan jatuh sakit ya. Iaitu nama penyihir itu ialah Lubayt al-A'syam, iaitu seorang Yahudi. Dalam konteks ini tuan-tuan semua haruslah berada dalam satu kefahaman sebagai petunjuk untuk kita bahawasanya walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi dan juga seorang rasul, tetapi nabi juga sebenarnya melalui ujian-ujian dan juga cubaan-cubaan ya daripada musuh-musuhnya, ya, daripada musuh-musuh baginda. Sehingga kan Nabi disihir ya kerana dengkinya seorang kafir Yahudi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maka mereka menyihir Nabi. Kerana apa? Kerana untuk memudaratkan Nabi. Kerana apa? Kerana untuk menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil nisbah kepada kita pula, macam mana? Dia boleh jadi perbuatan baik yang kita lakukan tidak disukai oleh orang lain. Kerana apa? Kerana sifat cemburu, kerana sifat iri hati, sebagai satu sifat-sifat yang terkeji yang berada di dalam jiwa manusia-manusia. Ada satu lagi pula cabarannya juga, iaitu cabaran daripada diri sendiri. Dugaan untuk diri sendiri. Walaupun dia berbuat baik, rupa-rupanya dia terperasan pada dirinya mengatakan aku telah buat baik. Dia takjub pada diri dia sendiri. Inilah juga yang dikatakan cubaan ataupun dugaan ataupun ujian pada diri sendiri. Inilah yang kita katakan bisikan jahat ya, musuh-musuh Allah yang dibisikkan di dalam hati-hati manusia tanpa kita sedar. Kita buat baik, kita ingat kita dapat baik, rupa-rupanya mudarat yang kita dapat kerana kita ada satu sifat, iaitu ta'ajub pada diri. Ta'ajub pada diri itu kata apa maksudnya? Kerana kita mengkagumi kebaikan yang kita buat. Inilah perkara yang sehalus-halusnya yang perlu kita elakkan. Ya, selain daripada kemudaratan yang nyata sebagaimana yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi berbuat baik, tetap juga ada manusia-manusia di luar sana ya yang masih lagi mahu memudaratkan Nabi kerana perbuatan baik yang Nabi lakukan, berdakwah kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang mengatakan ada dua malaikat yang saling bertanya-tanya. Satu malaikat berada di kepala Nabi, ada satu lagi malaikat berada di hujung kaki Nabi. Ya, masing-masing saling bertanya tentang
apa kenanyakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kan akhirnya ya diberikan petunjuk, diberikan petunjuk bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disihir dengan sihir Yahudi ini, dengan apa ya, dengan satu buntilan yang terkandung di dalamnya simpulan-simpulan ya, dimasukkan dalam satu bungkusan dan juga ditenggelamkan di dalam sumur lah, di dalam sumur ni ataupun telaga ya, dan dihimpit di bawah batu ya. Dan tu kita katakan, bagaimanakah untuk melepaskannya ini ya, bagaimanakah untuk melepaskan ini ya. Ada juga yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkanlah sahabat ya untuk pergi carilah atas petunjuk yang telah diberikan kepada Nabi untuk apa ya, untuk mencari balik buntilan ataupun bungkusan sihir yang dibuat oleh Yahudi Laknatullah itu di dalam telaga tersebut ya, dan dikeluarkan ya, dikeluarkan. Dan akhirnya buntilan itu terkandung di dalamnya simpulan-simpulan yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sakit ya. Dan akhirnya setelah dikeluarkan dan juga telah dibuang, maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan kembali sihat ya, segar dan bugar. Ada juga riwayat lain mengatakan apa? Malaikat Jibril yang menyembuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan apa caranya ya? Dengan mengubat Rasulullah menggunakan dua surah, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Sebenar-benarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq ini tidaklah terpisah-pisah ya, tidaklah terpisah-pisah, bermakna kata ianya mempunyai satu kaitan antara satu sama lain. Kalau kita belajar, kalau kita mengaji tentang surah An-Nas, mesti juga kita tahu tentang surah Al-Falaq ya. Sebab itulah surah An-Nas ini digelarkan ia sebagai salah satu surah Al-Mu'awwizataini, iaitu salah satu daripada dua surah yang mengandungi permohonan sebagai perlindungan kepada manusia ya. Sebab itulah kita katakan di dalam satu-satu surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat-ayat yang tertentu yang diturunkan kepada baginda Rasul, ada kebaikan dan juga fadilat-fadilat yang boleh dimanfaatkan oleh orang-orang Islam. Sebab itulah, sebagai contohnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali baginda ingin tidur, maka baginda akan membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kemudian baginda akan meniupkannya di tapak tangan dan disapukan bermula daripada kepalanya sehinggalah ke seluruh badannya, setakat mana yang dapat dicapai oleh kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali ya. Sebab itulah kita sebagai umat baginda bolehlah mengambil ini sebagai satu amalan untuk kita lakukan setiap kali kita tidur, sebagai memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, daripada godaan
syaitan yang mahu memudaratkan kita. Makanya kita berlindunglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung kita. Ya, sebagai pelindung. Hatta Nabi pun melakukannya. Nabi yang maksum, Nabi yang tidak ada dosa, Nabi yang sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pun mengamalkannya sebagai satu amalan ketika hendak tidur, apatah lagi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita pun tertanya-tanya juga, tidakkah memadai dengan membaca sahaja? Kan? Apakah perlunya dengan perbuatan menyapu kepada seluruh tubuh badan? Inilah yang kita katakan, kalaulah lidah itu berkalam, maka dia kena sebut. Sekiranya Nabi bertunjuk kepada kita dengan perbuatan, maka itulah yang kita katakan fi'ilnya bersempena dengan fi'ilnya, dan juga disekaliguskan juga dengan niat baginda itu, iaitu apa? Iaitu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada godaan, ancaman dan juga gangguan syaitan ketika tidur. Jadi tuan-tuan kena faham, bukan setakat kita baca saja. Dia mesti 3 dalam 1. Ada baca, ada buat, perbuatan lah tu, dan juga ada niatnya. Begitulah kita di dalam melalui kehidupan ini mestilah 3 dalam 1. Cakap, niat dan berbuat. Itulah dia, ya. Dan di dalam ayat 1, ayat 2 dan juga ayat 3 ini dikhususkan tentang pengenalan tentang Tuhan, ya, hakikat Tuhan itu. Dan manakala ayat 4, ayat 5 dan juga ayat 6 adalah khusus pula tentang apa, ya? Tentang hakikat syaitan itu sendiri. Maka itulah bila kita baca qul a'udzu birabbin nas, maksudnya apa? Rabbullah, Rabb tu merujuk kepada apa? Allah sebagai pentadbir, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai sesuatu yang kita ini berada di bawah takbir takluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini 3 ayat pertama khusus untuk menunjukkan tentang sifat Allah semata-mata, ya. Manakala yang kedua, ayat yang kedua, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Apa maksud malikin nas tu? Maksud malikin nas, ya, iaitu pemilik, ya, pemilik Tuhan yang menguasai sekalian alam, ya, Tuhan yang berhak disembah, ya. Malik Yaumiddin ni lebih kepada pemilik. Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai pemilik kita, sebagai yang memiliki kita, sebagai penguasa, sebagai Allah Taala itulah yang mentadbirkan alam ini dan juga yang menguasai sekalian alam ini, termasuklah manusia, ya. Ayat yang ketiga, ilahin nas, merujuk kepada apa? Merujuk kepada sembahan ataupun pengabdian manusia kepada Tuhannya sebagai satu kedudukan sembahan, ya. Tempat kita sembah, tempat kita mengabdikan. Bukan dekat sini tempat tu bermaksud apa orang kata ada tempatnya, tetapi merujuk kepada yang layak disembah, yang layak disembah. Dan daripada sini perbezaan-perbezaan ini jelas menunjukkan perbezaan antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khaliq, kita sebagai
sebagai makhluk. Kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengatakan kita ini milik Allah, maka Allah lah tempat yang wajib ataupun selayaknya disembah, tidak lain dan tidak bukan. Ya, semata-mata Allah sahajalah tempat kita menyembah. Ya, manakala ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam itu pula adalah merujuk kepada hakikat syaitan itu sendiri. Jadi ada dua part. Satu part Allah Subhanahu Wa Taala dan satu lagi adalah bab hakikat syaitan ini sendiri. Ya, sekurang-kurangnya kita ketahuilah juga apakah sifat-sifat syaitan itu. Ya, jangan pula nanti bila orang tanya kepada kita, kita tidak tahu pula. Ya, Maliki Yaumiddin, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas. Ya, daripada kejahatan syaitan, iaitu pembisik yang biasa bersembunyi. Ya, apakah maksud bersembunyi? Apakah maksud dia sembunyi? Dia ada. Tapi dia sembunyi. Itulah dia sifatnya. Kepada sifatnya syaitan itu yang membisikkan, yang kita namakan dia was-was. Penyakit was-was. Yang dibisikkan kepada manusia. Kadang-kadang kita nak kena tahu juga, ya, kalimat-kalimat ataupun perkara-perkara yang dibisikkan oleh syaitan kepada jiwa-jiwa manusia, sampaikan kita ini terpengaruh untuk melakukan keburukan. Karena itulah dia janji syaitan, ya, iblis dan kuncu-kuncunya, ya, musuh-musuh manusia ingin merosakkan umat Adam, umat manusia, keturunan Nabi Adam ke lembah kehinaan, iaitu agar kita ini lari daripada mentauhidkan Allah dan juga melakukan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisikan keburukan ini dilakukan oleh syaitan kepada manusia ni sehinggalah mula hidupnya hinggalah kita mati. Manakala kita hendaklah ketahui bahawa syaitan itu adalah terdiri daripada jin dan juga manusia. Kalau jin tu, kalau syaitan tu, tahulah dia punya bentuk lah, dia punya hakikat kejadian lah. Tapi kalaulah yang kita selalu dengar itu apa? Ya, manusia yang bertopengkan syaitan. Dia manusia lah juga, kan? Tapi dia sendiri itu jugalah yang dinamakan syaitan. Kerana apa? Kerana dibisikkan kepadanya, ya, syaitan dan jin daripada golongan syaitan yang selalu mau menggoda kita. Sebab itulah dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap manusia itu ada dia punya pendampingnya. Apakah yang dikatakan pendamping itu? Pendamping itulah yang dikatakan apa? Yang dikatakan qarin, daripada kalangan jin. Sehingga kan ada sahabat bertanya kepada baginda, wahai baginda Rasul, adakah termasuk juga wahai Tuan, wahai baginda Rasul? Maka jawab baginda, ya, aku juga ada pendamping, aku juga ada qarin. Kata baginda, tetapi Allah telah melindungikan aku daripada godaan qarin ini sehingga akhirnya dia masuk Islam. Maka dia tidak akan pernah menyuruhku melainkan dia menyuruh kepada kebaikan. Jadi kita ni tuan-tuan semua berbezalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah ada pendamping, ada qarin, tetapi dah Islam dah, ya, diberi perlindungan oleh Allah Taala. Tetapi oleh kerana kita ini,
Sebagai manusia biasa, maka itulah kita ini selalu dan sentiasalah berhati-hati kerana kita ini ada pendampingnya yang terdiri daripada golongan jin yang menyuruh kita melakukan kejahatan, bisikan-bisikan jahat. Ya, untuk melakukan apa? Melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena akui ini sebagai satu kelemahan manusia, ya. Sebagai satu kekurangan manusia, sebagai satu janji yang Allah Taala kabulkan daripada iblis dan juga kuncu-kuncunya untuk apa? Untuk menggoda umat manusia. Tetapi ada yang terselamat daripada godaan ini, iaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mereka yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, telah kita faham bahawa Allah tu jugalah Rabb, sebagai Rabb kita, ya. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia. Allah itulah dia pencipta kita. Allah itulah juga yang menguasai manusia. Allah jugalah Tuhan yang memelihara dan juga yang melindungi kita sebagai makhluknya. Allah jugalah pemilih. Sebab pemilik, ya. Sebab tu salah satu daripada nama-nama Allah digerak Al-Malik, ya. Raja manusia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki kita, Tuhan yang menguasai kita. Dan juga Allah itulah Al-Ilah. Allah itulah Tuhan tempat sembahan, tempat mengabdikan, tempat diabdikan, ya. Sebagai ma'bud, sebagai tempat kita sembah oleh manusia, ya. Itulah dia Allah, ya. Tuan-tuan, apakah jenis-jenis, apakah contoh-contoh bisikan syaitan ini pula? Was-was. Kadang-kadang kita nak menunaikan solat, kita terlupa, kita terlalai. Berapa rakaat yang aku dah buat ni? 2 ke, 3 ke, 4 ke? Itulah dia, ya. Contoh-contoh bisikan-bisikan, ya, was-was yang dibisikkan oleh Al-Khannas ini, ya, oleh syaitan kepada jiwa-jiwa manusia. Selain daripada sifat was-was ini, yang nyata pada kita ialah sifat kita ni nak melakukan maksiat, ataupun kita katakan apa? Bisikan-bisikan. Buatlah tu, tak apa, nanti boleh taubat, tak apa, nanti kau boleh taubat balik semula, kau istighfar banyak-banyak, buat je. Jadi kita ni selalu bermain-main dengan diri kita sendiri. Namun demikian, kenapakah hal ini ada, ya? Kerana sifat itu sendiri, ya, sifat syaitan itu sendiri, dia ni kejap ada, kejap tak ada. Masa bila dia tak ada? Masa bisikan tu tak ada, masa bila? Bila kita ingat kepada Allah Ta'ala, tak adalah dia. Bila kita lupa saja kepada Allah Ta'ala, maka adalah dia. Senang aja. Sebenarnya kita dah tahu dah. Sebab itulah kita ni, tuan-tuan semua, ada petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, agar kita tak lupa kepada Allah Ta'ala. Apakah contoh yang ada pada diri kita tetapi sangat mudah orang melupakannya? Dia tak ingat. Dia bukan tak tahu, dia memanglah tak tahu sebab tak ada orang nak bercakap kat dia. Yang ada pada diri dia yang sebagai petunjuk agar kita tak lupa kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Nafas kita. Apa dia? Contoh, ya. Bunyi jantung kita. Dia kan selalu saja berdetik, kan? Kita nafas kita pun selalu saja kita turun naik, kan? Itu sebagai petunjuk kepada kita kejadian Allah Ta'ala yang ada pada diri kita, kenyataan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Begitulah bagaimana nafas kita turun naik, yang selalulah kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jantung kita berdetik ni kan, hati kita berdetik ni kan, yang selalu memujinya.
Bila kita ingat saja, kita istighfar. Bila kita ingat saja, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita ingat, kita lupa kan? Pada waktu itulah kita kena berhati-hati kerana sifat syaitan ini dia ada, dia bersembunyi, dia ada. Bila kita lupa, tatkala kita lupa, cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Bila kita sudah tersedar, itu memang kerja dia lah. Ya? Kerja dia apa? Menyelewengkan manusia itu daripada hidayah Allah, daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga kan dalam salah satu hadis Nabi mengatakan apa ya? Syaitan ini dia memang ada dalam darah, aliran darah manusia. Macam mana dia nak hilang? Kan? Macam mana? Tapi bila kita ingat Allah Ta'ala, dia sembunyi. Dia hilang tak boleh. Dia ada je dengan kita. Kan? Tapi bila kita ingat petunjuk dia ataupun dia punya pelindung ialah mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab itulah kita katakan terdiri daripada jin dan manusia kan. Syaitan tu terdiri jin dan manusia kan. Kawan-kawan yang jahat. Itu jin. Itu syaitan dia yang bertopengkan manusia lah tu. Ya. Orang-orang kawan-kawan yang fasik, yang kawan-kawan yang bersekongkol dengan kita, suka ajak kita buat benda jahat, hati-hatilah. Itulah yang dinamakan juga sebagai syaitan yang bertopengkan manusia. Dan ada satu lagi perkara yang selain daripada was-was, iaitu hati kita ini berbolak-balik. Sebenarnya benda itu baik tapi dikatakannya tidak baik. Benda yang tidak baik dikatakannya yang baik. Jadi kita kena hati-hati kerana kita telah dikurniakan dengan keilmuan dan juga pertimbangan amal kita, iman kita yang Tuhan telah bagi kepada kita. Sebab itulah kita disuruh untuk menuntut ilmu agar dapat kita membezakan baik dengan buruk. Dan tak kala kita berada di persimpangan antara memilih baik ke, memilih buruk ke, baik ataupun buruk ke, nak tahu ke macam mana ke kan perbezaannya, ataupun kita rasa sangsi akan sesuatu, maka cepat-cepatlah kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita ini selalu melakukan kebaikan, dilorongkan kepada jalan-jalan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat terselamat daripada godaan syaitan. Dan kalaulah kerja syaitan itu ingin melakukan kerosakan kepada kita, maka apakah pula cara-cara yang diajarkan oleh baginda, oleh ajaran Islam untuk kita berlindung daripada gangguan syaitan? Ya, sudah tentulah perisai kita yang paling utama tuan-tuan semua adalah keimanan. Ya, iman yang kuat, iman yang bertingkat tinggi sudah tentu menjadi perisai ya daripada godaan syaitan. Tapi bukan jaminan. Lagi tinggi, lagi tebal iman kita, lagi besarlah lagi musuh Allah Ta'ala hendak menggoda kita. Lagi besar dan tinggilah cabarannya. Namun demikian, Allah Ta'ala akan pelihara kita sekiranya kita benar-benar mempertahankan keimanan kita. Ya. Lagi apa? Zikir sebagai bekalan kita. Zikirlah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Barang yang tewas kepada syaitan, maka dapatlah kepada dia. Kalau kita menang, dia pun kecewalah dia. Ya. Ada satu hadis ya, mengatakan ya, syaitan ni jangan dilaknat dia. Jangan cakap celaka kat dia. Bila kita cakap bismillah, menangislah syaitan tu. Kecil lah dia punya keadaan dia. Rupa-rupanya dengan baca bismillah. Ini ada hadis ni ya. Dengan baca bismillah pun Allah Ta'ala telah bagi petunjuk kepada kita untuk menjauhkan diri kita daripada syaitan yang direjam. Ya. Sebab itulah kita kena baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya syaitan tu selain daripada yang nyata ada dalam diri kita ni.
Sebab itulah kita nak kena berlindung, nak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang duk kata berlindung tu apa kan? Berlindung daripada apa? Syaitan tu memanglah betul lah, iblis syaitan tu yang nyata, yang Tuhan telah bagi apa, dijadikan untuk kita sebagai pengganggu kita. Tapi ada juga syaitan dalam diri kita yang dinamakan jugalah apa dia, nafsu kita tu, yang membisik kepada benda-benda yang tidak elok, yang membisik kepada ke arah melakukan kemaksiatan. Itulah juga dia sebenarnya, benda yang sama je tapi nama je lain-lain kan. Jadi apa cara dia? Istighfar lah banyak-banyak agar lemahlah nafsu kita. Ya. Bacalah auzubillah banyak-banyak. Bacalah bismillah banyak-banyak. Janganlah kita lalai daripada dikalahkan oleh syaitan yang menjadi teman orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, ayat yang ke-6 minal jinnati wan nas, telah saya bagi tahu tadi bahawa musuh manusia itu terdiri daripada golongan jin dan juga golongan manusia. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan yang direjam. Kerana sesungguhnya bila kita membaca auzubillah, Allah Taala itu Maha mendengar dan juga Maha mengetahui apa yang terkandung di dalam hati-hati hamba-Nya, iaitu memohon perlindungan daripada syaitan diterjam, bermohon perlindungan daripada musuh-musuh Allah yang nyata dan juga yang tidak nyata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekaliannya, rasanya kita sudah berada di penghujung majlis ilmu kita. Moga-moga apa yang kita telah pelajari pada malam ini dapatlah kita manfaatkan dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-harian, dan juga kita mengamalkan sedikit sebanyak manfaat surah An-Nas ini sebelum kita tidur, ya. Ketahuilah oleh kita, bukan sebab kita baca, tetapi sebab kita baca, asbab niat kita, asbab perbuatan kita, yang Allah Ta'ala akan lindungkan kita daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada ini dapatlah kita mengetahui anjuran untuk kita beristighfar banyak-banyak, menyebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim banyak-banyak. Rupa-rupanya itu jugalah sebagai satu cara nak melemahkan syaitan, nak menjauhkan syaitan selain auzubillah. Kerana ada hadis yang mengatakan dengan membaca bismillah, syaitan itu menjadi lemah, menjadi kecil. Ya. Itu satu keilmuan baru untuk kita yang kadang-kadang kita ambil sambil lewa, ya. Dan kita tahulah bahawa syaitan itu bukan saja yang sebagaimana yang Tuhan jadikan, tetapi juga ia berada pada hati-hati manusia yang tidak kita sedari. Ia jugalah yang menjadi pendamping kita, iaitu qarin, yang selalu membisikkan kejahatan pada hati kita. Mudah-mudahan tuan-tuan semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, meneruskan perjuangan Rasulnya, perjuangan baginda Rasul untuk menegakkan kalimah Allah, mentauhidkan Allah pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Rasanya itu saja daripada pihak saya. Kalau ada kekurangan, mohonlah dimaafkan. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.